Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan pembiakan seks. Okey. So, pembiakan seks ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup tanpa melibatkan sel pembiakan. Okey. So, daripada sini kita dah tahu dah pembiakan seks ni tak ada sel pembiakan ada. Tapi kalau pembiakan seks malam yang kita terangkan tu, pembiakan seks tu ada sel pembiakan. Okay. Alright, kita tengok apa dia ciri-ciri yang ada di dalam pembiakan seks. Kalau dalam pembiakan seks melibatkan dua induk iaitu jantan dan betina. Tetapi untuk pembiakan seks hanya ada satu induk sahaja. Okay. Dia tak ada jantan, dia tak ada betina. Dia seketul itu je. Kalau dia ada satu saja induk, bermaksud dia tidak ada sel pembiakan. Bila dia tak ada sel pembiakan saja, bermaksud tidak ada persenyawaan. Jadi ingat kalau dalam pembiakan seks, dua induk, dua sel pembiakan, ada persenyawaan. Tetapi kalau dalam pembiakan seks, satu induk, tak ada sel pembiakan, tak ada persenyawaan. Okey. Dan individu yang dihasilkan itu adalah seiras. Maksudnya dia copy paste sebiji-sebiji daripada induknya. Contoh, kalau kamu nak tanam pokok bawang, so kamu tanam bawang, betul tak? Okay. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bawang juga. Sama ke tidak dengan yang mula-mula asal yang kita tanam tadi? Sifatnya sama, cirinya sama, semua sama. Jadi dia adalah seiras secara genetik dengan induknya. Tidak ada variasi. Kalau pembiakan seks dia ada variasi sebab datang daripada maklumat ibu, maklumat ayah. Jadi jadinya kamu itu adalah variasi. Adik-beradik kamu dah tak sama dah dengan kamu pun. Itu namanya variasi ataupun kepelbagaian. Okay, untuk pembiakan seks tidak ada kepelbagaian, tidak ada variasi. Maksudnya dia copy paste sedikit-sedikit dengan induk. Okey, sekarang cikgu terangkan pula berkaitan dengan pembiakan seks. Okey. So ada beberapa contoh proses yang berlaku di dalam pembiakan seks. Yang pertama adalah belahan dedua. Yang kedua adalah pertunasan. Yang ketiga adalah penjanaan semula. Yang keempat pembentukan spora. Yang kelima adalah vegetatif. Jadi ada 5 cara bagaimana proses pembiakan seks akan berlaku. Okay, pergi yang pertama. So ini adalah belahan dedua. Kalau kamu tengok dalam gambar raja, kamu akan nampak. Okay. So saya cikgu ambil ballpoint. Okay. So this one is belahan dedua di mana ada berapa induk yang terlibat? Hanya ada satu induk saja yang terlibat. Okay. Apa jadi kepada sel induk ini? Sel induk ini akan terbelah dua. Okay, so yang pertama nukleus akan membahagi. Kamu akan nampak nukleus daripada seketul dia terus jadi dua ketul. Okay, so bila dia jadi dua ketul macam ni, maksudnya nukleus itu telah membahagi. Seterusnya sitoplasma pula akan membahagi. Dan akhirnya dia menghasilkan dua sel anak. So ada berapa sel anak yang dihasilkan di dalam belahan dedua? Dia akan menghasilkan dua sel anak. Okay, daripada dua ni juga dia mengalami proses lagi. So proses belahan dedua juga bermaksud dia akan menghasilkan 4. Okay, cuba bagi contoh pada kamu. Ni satu dia jadi dua. Okay, lepas tu daripada dua dia jadi lagi dua. Lagi dua. Maksudnya ada berapa anak dia hasilkan dah. So dia menghasilkan 4 sel anak. Okay, daripada 1 dia jadi 2. Daripada 2 dia jadi 4. Okay. So daripada 1 okay, dia jadikan 2 sel anak. Daripada 2 sel anak dia menghasilkan 4 sel anak. So ini yang dipanggil sebagai belahan dedua. Belahan dedua ialah pembahagian satu sel induk menjadi 2 sel anak. Contoh organisma yang terlibat adalah ameba, paramecium dan juga jenis bakteria.
Okey, yang ketiga adalah penjanaan semula. Maksudnya dia menjana semula organisma tersebut. Contohnya macam ni. Okey, yang ada pada planaria. Okey, ataupun kita panggil sebagai cacing pipih. So, apa jadi? So, ini badan induknya, badan induk tu terpotong. Jadi, dia terjadi dia kepada dua bahagian. Bahagian kepala dan bahagian badannya. Okey, daripada kepala ni, dia akan mula berkembang menjadi organisma yang lengkap. Dan daripada ekor yang tak ada kepala ni tadi, so dia akan tetap juga berkembang dan menjadi organisma yang lengkap. So, maka dia menghasilkan dua individu yang baru yang mempunyai ciri yang sama seperti induk ni tadi. So, ini adalah contoh planaria, iaitu penjanaan semula. Penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen, bahagian badan organisma yang tumbuh dan berkembang untuk menjadi individu baru yang lengkap. Daripada yang terpotong tadi tu, so dia berkembang jadi individu yang lengkap. Contohnya cacing pipih, tapak Sulaiman, planaria dan juga Spirogyra. Sekarang cikgu nak terangkan pula cara yang kedua, iaitu pertunasan. Pertunasan datang daripada perkataan tunas. Jadi kalau dia tunas, maksudnya daripada pokok dia ada tunas lah. So tengok dalam gambar aja, contoh organismanya adalah Hydra. Ini adalah induknya. So ini adalah induk daripada satu induk, apa jadi? Cuba nampak dekat sini, dia keluarkan satu tunas. Bila dia keluarkan satu tunas, so ini adalah tunasnya. So daripada tunas dia akan mula membiak dan akhirnya dia akan terputus di sini dan menjadi organisma yang baru. So ini adalah proses pertunasan, di mana proses pembentukan tunas pada badan organisma, iaitu induknya. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya terputus untuk membentuk individu yang baru. Contoh organisma adalah Hydra dan yeast. Seterusnya adalah pembentukan spora. Spora ni adalah bintik-bintik putih dan kita panggil lebih kurang macam habuk lah, yang ada di bahagian belakang paku pakis. So ini adalah contoh organisma, iaitu paku pakis yang berkembang ataupun membiak melalui spora. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium. Sporangium ni dalam kantong lah, dalam ni kantong macam ni. Kantong ni namanya sporangium. Dalam sporangium ni ada spora. Dan selepas sporangium pecah, kantong dia pecah, spora itu akan dibebaskan ataupun disebarkan melalui angin. Kerana apa? Kerana strukturnya yang halus dan ringkas. Apabila sampai di tempat yang lembab, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru dan organismanya adalah seperti kulat, alga, paku pakis dan juga bakteria. Maksudnya pokok A dekat sini dia keluarkan spora. Spora terbang. Ditiup angin sampai satu tempat yang lembab, dia akan duduk menetap di situ dan dia akan tumbuh menjadi pokok paku pakis yang baru. So itu adalah pembentukan spora. Dan yang terakhir adalah pembiakan vegetatif. Pembiakan vegetatif ni bermaksud pembiakan yang datangnya ataupun yang tumbuh daripada bahagian dalam tumbuhan itu sendiri. Contoh, yang tumbuh daripada daun, yang tumbuh daripada batang, yang tumbuh daripada bahagian akar organisma tersebut. So itu namanya pembiakan vegetatif. Merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baru daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga. Contohnya macam saya cakap tadi lah, daun, batang dan juga akar. Contoh bahagian vegetatif adalah batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan juga daun serta akar. Dan contoh organisma yang terlibat di dalam pembiakan vegetatif ialah lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi dan juga ubi kentang. So ini contoh organisma yang terlibat di dalam pembiakan vegetatif. Yang keluar daripada akar, so ini organismanya. Maksudnya dia tumbuh daripada akar. Ataupun dia tumbuh melalui daun. So ini yang tumbuh daripada daun. Dan yang terakhir dia tumbuh melalui batang. Alright, so ini yang keluar daripada akar. Contohnya adalah lobak merah, carrot ataupun ubi keledek.
So, ubi keledi yang kita makan tu sebenarnya dia tumbuh daripada akar organisma tersebut. Carrot yang kita makan warna oranye tu sebenarnya juga tumbuh daripada akar organisma tersebut. Okey, bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Okey, yang keluar daripada batang, contoh yang keluar daripada batang adalah bawang. Okey, berbawang adalah daripada bahagian batang. Ataupun batang rayap ataupun batang bawah tanah. Yang keluar daripada batang bawah tanah adalah contoh ubi kentang. Okey, daripada batang rayap adalah rumput, daripada berbawang adalah pokok bawang. Okey. Alright, dan yang terakhir daripada daun hanya ada dua ni saja, iaitu pokok setawa dan juga pokok begonia, di mana organisma itu tumbuh di hujung-hujung daun macam ni. Okay, di hujung-hujung daun dia tumbuh dan akhirnya dia jatuh. So, dia menghasilkan organisma yang baru. Okay, bahagian daun tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baharu. Okay. Okey, yang terakhir adalah berkaitan dengan cikgu nak terangkan tentang kepentingan proses pembiakan. Okey, ada beberapa kepentingan proses pembiakan. Okey, yang pertama, semua organisma hidup membiak bagi menghasilkan individu baru. So, kepentingan yang pertama adalah untuk menghasilkan individu yang baru. Okey, yang kedua, pembiakan sangat penting untuk menambah bilangan organisma di dalam suatu spesies. Kalau tak ada proses pembiakan, maka bilangan spesies kita akan sikit, jadi terancam. Jadi, kepentingan pembiakan itu nak menambahkan bilangan organisma di dalam spesies supaya tidak pupus. Okey. Yang ketiga, dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Okay, macam cikgu cakap tadi, untuk mengelakkan kepupusan. Dan yang terakhir, pembiakan dapat menurunkan maklumat genetik kepada generasi baru. Maksudnya maklumat genetik itu dapat diturunkan daripada Tok Wan kepada cucu, cicit dan sebagainya. Okey. So, ini adalah kepentingan proses pembiakan.